Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Kita bertemu lagi sekali seperti yang saya janjikan, insyaAllah, Alhamdulillah. Saya kira sebagian besar daripada anda akan melalui proses-proses kalau tengah penyakit ni perlu mengambil kuasa untuk menjaga diri sendiri. Kalau boleh, itu tujuan saya, iaitu give empowerment untuk anda supaya kalau boleh jaga diri sendiri, itu yang paling abdal buat sementara waktu ni. Maklum sajalah, kita nak pergi ke hospital, nak pergi klinik pun kadang-kadang kita risau juga, betul tak? Baik, dalam program Goodbye Cancer, saya dalam program yang rapi, yang sebenarnya memang kita bagi banyak detail. Tapi saya tak sabar nak cerita pada you all supaya you boleh dapat lagi, orang panggil apa, petua-petua dengan syarat kalau you berdisiplin dan ikut betul lecture saya yang lepas, 2-3 kali yang lepas tu, ada kaitan dengan macam mana kita boleh cuba memberi peluang untuk kanser kita supaya tidak merebak. Itu nombor 1. Nombor 2, dia tidak membesar lagi dan mengecut kalau boleh, dan seterusnya secara natural kita cuba lawan dia sehabis mungkin. Sebab apa? Kita tahu zaman sekarang topik yang terlalu hangat dibicarakan sekarang ialah angiogenesis, iaitu cara mana kanser dia bergerak dan metastasis pun, boleh merebak pun, iaitu dengan menjadikan akar ataupun pembuluh darahnya tu kecil-kecil, lama-lama besar-besar dan bercabang, maka dia jadi terlalu banyak sampai tak boleh kontrol. Faham tu? Itu saya cerita tentang autophagy, apoptosis semua tu, you tengok balik lecture yang lepas. Baik, malam ni sudah bersedia belum? Dan tekan like, tekan love, tekan share please. Sebab ramai yang cuma mungkin berperasaan kalau you cuma kena kanser saja baru you nak dengar cerita I pada malam ni. Salah besar. Sebab yang lebih senang kita handle ialah kalau jumpa awal atau kita temui kanser tu peringkat awal ataupun belum kena, penghindaran tu lebih baik. Berarti kalau you daripada awal lagi dah mula boleh ikut 10 jenis makanan ni, you boleh elakkan dia walaupun you tak kena penyakit apapun, saya kira you boleh menyelamatkan daripada bukan saja kanser tapi terutama sekali penyakit-penyakit yang kronik seperti diabetes, high blood pressure, kolesterol, obesity, penyakit autoimun, you pernah dengar kan, psoriasis, SLE, rheumatoid arthritis, GERD dan sebagainya. Tapi yang fokus khas kepada kanser, cuma dia boleh digunakan pakai untuk semua jenis penyakit. Maklum sajalah kan, ni dipanggil holistic medicine. Baik, saya bercerita ni sambilan you tengah nak siapkan pen dan kertas. Sebab apa, nanti you boleh share dengan kawan you pun. Baik, ready? Nombor 1. Anda dah pernah dengar, tadi saya tengok Lai Jet Li pun dah bagi sikit mukadimah dia. Dia tulis banyak yang dah betul, tapi saya akan bagi keseluruhannya. Ready? 10. Number 1. Tidak lain, tidak bukan. Anda tahu angiogenesis, dia punya baja dia untuk pertumbuhan banyak akar-akar kanser ni, pembuluh darahnya supaya dia jadi segar-megar, dia adalah gula. So, walaupun saya dah cakap 1000 kali, tapi saya terus akan cakap lagi, rupanya gula pasir terutama sekali, dan gula pasir yang dah dimasukkan dalam makanan yang sampai you tak nampak tapi pastinya manis. Dan orang Malaysia, saya nak tanya you, cuba tulis kuih apa yang paling manis, dan di mana you boleh dapati makanan-makanan ni. Cepat. Ni kita tahu kat negeri mana, bahkan semua negeri pun ada makanan dan yang famous food masing-masing kan. Saya bagi contoh lah, macam Seri Muka ke, kuih lapis ke. Okey, tulis lagi kuih apa yang betul-betul manis, yang bukan gula pasir, tak nampak gula pasir. Okey, tulis. Saya masih ingat ada kuih cara lah kan. Tapi saya nak dengar orang-orang yang berkenaan ni. You mesti tahu makanan yang begitu manis. Cepat. Yang confirm kita biasa makan dan kita suka makan. Tulis. Cepat-cepat. Saya nak tengok 2-3 orang tulis. Akok. Saya nak dengar perkataan tu lah. Sebab baru ni, sebelum PKP dulu, tahun lepas saya pernah pergi ke Kelantan. Nostalgia betul. Di Perdana Hotel tu. Dia ada orang panggil chef khas daripada inilah culinary school of culinary daripada ITM ke mana-mana tu, ni yang bawa training kat situ. Dia kerja dia tak buat apa, pagi-pagi setiap pagi dia cuma masak atau tunjuk demonstrasi macam mana buat akok. Punya sodap. Tapi kalau kena tu hari-hari, tu kek lagi. Jadi tuan-tuan sekalian dah faham apa maksud saya. Yang ni yang sebenarnya yang you tak nampak gula berbiji-biji, tetapi cukria tu, itu nampak terus berkeping-keping. Jadi tuan-tuan sekalian, Malaysia ni full of makanan yang kita suka, donat dan sebagainya. Saya minta maaf. Okey, saya cakap ni kalau you menjual bahan-bahan ni, kuih-kuih ni, bukan tujuan saya untuk memperkecilkan perniagaan you, tetapi orang yang ada kanser tolong pantang. Faham pantang tak? Right.
Alright, so nombor 1. So apa saja yang dah dikenal pasti yang ada gula out. Nombor 2. Nombor 2 adalah susu yang berasaskan daripada binatang. Tahu kan? Daripada sama ada lembu ke, kambing ke, daripada mana-mana lagi, susu unta ke, you makan apa pun asalkan susu ni daripada binatang, tolong. Dan adakah susu itu haram ataupun patut dihindar selamanya? Jawapannya tidak. Selagi mana you tahu kenapa saya minta you halang ataupun hindar ataupun pantang dengan susu ni, disebabkan dah didapati susu ada bahan-bahan yang bila ibunya susu ni kan datang daripada lembu betina dan sebagainya ni, kalau dia dibela sendiri ataupun cara liar dan dilepaskan ke hutan ataupun padang-padang yang tak terganggu dengan makanan-makanan atau injection dan sebagainya, dan dia sendiri bebas. Dia cuma masuk balik rumah petang-petang dia nanti. Yang tu susu tu memang boleh. Kambing semua no problem. Tapi kalau you dapat, dia masih panas, masih suam, paling-paling 2 hari habis. Kena minum semua. Fresh. Tidak dimasak, tidak disimpan, tak ada expiry date. Yang tu boleh. Jadi you jangan kata saya tidak membenarkan minum susu. Tetapi zaman sekarang yang dalam kotak, dalam ni lah di atas supermarket semua tu, semua out. Okey, tolong. Tak sempat saya nak cerita apa ada dalam susu ni yang menyebabkan dia boleh membajai angiogenesis. Ingat, katanya ialah memberi ketumbesaran yang lebih cepat melalui baja yang kita bagi kepada akar-akar kanser tadi, ya, pembuluh darah yang halus tu. Okey, baik. Nombor 3 ialah meat. Semua jenis daging ataupun ikan ataupun siput-siput ataupun anything to do with yang ada mata dan ada kaki, buat sementara waktu. Saya ulang, buat sementara waktu, tolong tolak ke tepi. You boleh buat research sendiri kenapa daging-daging dan seafood semua ni ada peranannya untuk membesarkan lagi kanser you. Sebab salah satunya, kalau you pernah dengar, dia ada mercury, dia ada nitrite, dia ada amines, dia ada compound-compound yang sebelum masak sekian, kalau dah masak macam ni, kalau dibakar, digrill lagi dia naik dia punya cancer forming agent tu. Jadi secara ringkasnya, buat sementara waktu, kalau you suka macam I dulu, sate adalah kegemaran saya. Bila dah baik, lepas kali pertama dulu, ingat tak, saya dah baik 10 tahun kan, sate merupakan saya punya lupa diri lah. Walaupun saya tahu ni bahaya ni, sebab kadang-kadang kan sate tu dah sampai jadi arang, betul tak? Kita dah confirm tahu benda tu boleh penyebab kanser, kita tibai juga lagi. Lepas tu makan pula dengan kacang tanah, yang kita tak tahu kacang tu berapa lama dah ada mold, ada yeast, bukan yeast, ada kulat dan sebagainya. Bila dia dibuat kuah kacang, sodap bukan main. Tibai. Kadang-kadang 15 cucuk padan muka saya. Sebab tu saya cerita ni sebagai pengalaman yang pahit, dan bila kali kedua saya kena, memang saya begitu peka lah nak cerita pada you. Boleh ikut tak? So ingat meat memang antara baja. Ingat, kita tak mau jadi angiogenesis. Maksudnya ketumbuhan kanser tu membesar dengan lebih cepat sebab kita yang membajainya. Kerang, berapa kali dah saya kata, asalkan dia sebenarnya ada mata tu, jangan main. Kerang dia boleh berjalan dan takkan dia buta, tak nampak apa. Asal dia bergerak aja, dia tahu kat mana nak pergi, sama ada dia pakai antena ke atau dia pakai mata ke, asalkan dia bergerak, siap. Okay. Seterusnya adalah makanan yang dalam tin. Ingat, orang kanser, kalau makanan yang saya suruh ikut D&D diet, semuanya fresh. Semuanya datang daripada tanah, kalau boleh. Saya kata kat you tadi kan, asalkan datang daripada tanah dan daripada ni lah tumbuh-tumbuhan, no problem. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam tu macam can soup, buat sup dalam daripada tin, lepas tu dia pula ada expiry date sampai 2 tahun, sorry, you tak boleh ambil. Okay, langsung. So kalau paling-paling pun saya benarkan ialah sebab kalau you nak buat kacang kuda kan, kadang-kadang sekarang datang dalam can tu, kalau you boleh rebus sendiri lagi bagus untuk orang kanser. Orang tak ada kanser, you ambil can tu, you basuh banyak kali, you rebus dia elok-elok, baru boleh makan. Okay, itu setakat yang dibenarkan. Kalau yang lain yang ada preservatif, yang ada pengawet, yang ada macam-macam lagi lah, tolong jangan. Okay, yang anti-caking, tahu tak anti-caking, bahan-bahan yang tak mau bagi dia berketul, itu saya minta you tolak ke tepi bahan-bahan tu. Seterusnya, nombor 5, 10 saya nak bagi ni. Nombor 5 ialah semua makanan-makanan yang telah diproses. Termasuklah kalau daging tadi, kalau
Tak diproses pun tak boleh. Tapi kalau dah diproses, cuba bagi contoh daging yang diproses apa? Pernah tengok kan dalam you punya burger, dalam you punya sausage, dalam you punya salami kan. Apa lagi tu yang bulat-bulat dalam pizza semua tu. Apa lagi dia panggil daging-daging ni kan, yang macam ni lah yang anda kena lebih berhati-hati sebab dia diproses dan disimpan. Dan kalaupun fast food, kalau you pernah tengok dia orang buat kajian, yang dia orang ambil, saya tak mau sebut nama, brand-brand ni nanti bahaya, saya jadi masalah pula. Tapi you dah pernah dengar tak orang buat research, simple je researchnya, ataupun ni eksperimen, dia beli, dia pergi kat fast food chain ni, dia beli elok, lepas tu dia letak dalam almari dia berhari-hari, tak busuk, faham tak? Dia kering. Lama-lama dia kering dan terus kering. Ada orang tu, saya baru je tengok kat ni lah, YouTube dengan Google ni. Dia kata lepas 2 tahun dia kecut, dia tu sampai hilang jadi powder. Dia macam terus jadi habuk macam tu. Tapi dia tak busuk. Heran tak? Dan ada satu tu dia buat double cheeseburger. Brand-brand apa saya tak tahulah. Tapi dia kata cheese dia tu masih nampak macam cantik lagi. Setahun masih macam boleh dipegang lagi. Allah, saya kata, aku fikir-fikir kenapa tak cerita pada you all dulu. Kenapa saya benarkan diri I sebagai doktor membiarkan benda ni berlarutan. Saya tahu semua nak makan cepat, semua nak itu. Tetapi sebab itulah, you pernah tengok tak? Dulu, masa buka hospital, tidak ada wing. Tidak ada sayap untuk buka untuk satu bangunan khas untuk kanser. Tapi sekarang semua hospital modern, dia mesti ada at least one floor lah kalau tak ada satu cabang pun. Mesti floor tu penuh dengan untuk orang kanser sahaja. Faham? Setengah hospital khas cancer hospital alone. Dulu mana ada cancer hospital? Zaman tok nenek kita dulu, faham? Sebab mereka makan beras macam mana, makan nasi macam mana, betul, maksudnya daripada asal macam mana. Dia orang tak ada fast food, betul tak? Kita sekarang, yang saya kata 2 tahun, 3 tahun boleh tahan, tak busuk. You cuba bayangkan apa dia masukkan dalam makanan kita. Kalau fikir kadang-kadang tak patutlah dia orang buat berbilion-bilion, trilion-trilion duit. Lepas tu, dia bukan peduli pun kita sakit ke, kita tak sakit. Kita pun tak peduli diri kita. Baik, kita sambung. Seterusnya, ada number 6 sekarang ialah trans fat oil. Bukan semuanya tak elok. You tahu sangat-sangat minyak, Tuhan, apa saja yang Tuhan jadikan elok. Saya dah kata. Bahkan yang saya nak cerita ni pun asal-usulnya elok. Tetapi bila manusia yang menukar wajah, macam daging tadi, takkan daging ayam tak elok kan? Mestilah daging ayam elok semua tu. Tetapi kalau dah dia punya paha besar ni, dan sama pula saiznya, Masya Allah. Dan disembelih umur yang tak pernah you fikir. Dulu 6 bulan baru nak raya tahun depan baru kita sembelih ayam tu. Sekarang kalau lebih pada 35 hari, ayam tu boleh meninggal. Dia tak boleh tahan lama. You kena umur 31, 32, ngam-ngam dah kena sembelih dah. Ada dia punya ukuran antibiotik macam mana, hormon macam mana. Masya Allah. So jadi kita makan apa kita tak tahu. So yang tak sakit pun tengah tunggu nak sakit sekarang. Oil, asal-usulnya semua cantik, betul tak? Tetapi bila dia jadi hydrogenated oil, sebab itulah oil yang daripada you tengok kat supermarket yang macam canola oil, sunflower oil, soy oil, corn oil sama sekali kan. Asal-usulnya diorang ni daripada bijirin juga, betul tak? Tetapi bila dia tukar jadi trans fat disebabkan oleh hydrogenation, kan ada kilang besar-besar tu dia compress dengan hidrogen dan sebagainya supaya dia boleh tahan lama dan boleh sampai orang kata bertukar dah molekul dia. Jadi minyak-minyak ni memang bukan minyak dah original. Jadi dah pula tu deep fry pula, goreng macam banyak minyak tu dan diulang cycle pula kadang-kadang minyak ni. Ini confirm penyebab kanser. So you tak boleh ambil minyak-minyak ni. You kalau nak ambil minyak kelapa, bagus, minyak kelapa sawit, nasib baik kita sebagai pengeluar utama juga kan, minyak kelapa sawit. Lepas tu ambil minyak olive, boleh nak goreng-goreng sikit, nak masak-masak sikit, no problem. Lepas tu sekarang saya kan recommend you all sacha inchi oil. Jadi kalau ada minyak-minyak seperti macam ni semua, no problem. Minyak kelapa darah, minyak apa lagi, asalkan kat Malaysia ni kita untung lah sebab ada minyak kelapa sawit, minyak sacha inchi oil dah popular sekarang. Okay, so jangan ambil trans fat. Boleh ingat ni, no trans fat, confirm
antara penyebab kanser juga. Seterusnya. Jadi yang 3 seterusnya saya bagi secara filosofi. Sebab kalau saya nak listkan setiap satu jenis makanan, you nanti pening kepala. Boleh tak makan roti ni, boleh tak makan roti tu? Setengah orang kata roti pun tak boleh, roti putih ke, roti whole meal ke kan. Saya ada masa saya cerita sikit lagi tentang roti pun. Tapi saya ambil sebagai general. Iaitu filosofi pertama ialah begini. You kena pantang apabila kalau Allah tengok makanan asalnya dia buat macam A, tapi kita buat sampai jadi macam C, D, E, F. Faham tak contohnya? Macam saya bagi tahu kat you lah, pizza ke ataupun fast food, burger ke, hot dog dan sebagainya. Kalau Allah tanya kita, asal usulnya macam mana ni, dia punya daging ni ataupun dia punya ni boleh tahan sepatutnya cuma 2 hari kan? Pasal apa dia boleh tahan sampai 2 tahun? Faham tak? Kalau Allah kata dia patut tahan cuma 2-3 hari, kalau you masukkan sesuatu yang sampai tak masuk akal, faham tak? Sampai tak masuk akal. Sampai boleh tahan sampai 2-3 tahun pun, berarti makanan tu untuk orang kanser you kena tolak ke tepi. Sebab tu kalau boleh pergi petik kat you punya kawan punya rumah, kalau you tak ada garden ke apa-apa, kalau siapa-siapa yang kawan kanser tu, you tolong offer dia, kata aku adalah pokok kelapa kat belakang tu, kalau aku boleh petik aku bagi kat engkau sekarang. Itu yang terbaik daripada kalau air kelapa yang dalam kotak. Faham tu? Sebab kalau Allah tanya asal dia macam mana, dia sepatutnya habis berapa lama, dah basi, dah masam, engkau buat sampai lebih, itu berarti you kena tolak ke tepi. Semua boleh tangkap cerita saya tak? That means God punya natural, you kalau tukar dia untuk orang kanser, out. Susah kan? Bunyi kan? Tetapi banyak pilihan. Jangan risaulah, sebab saya dah pernah melaluinya, sebab tu saya boleh cerita. Taklah kita perfect, tetapi kita cuba sedekat mungkin. Seterusnya, dan you jangan rasa sedih bila dengar cakap ni, sebab nanti you kata, Allah doktor nak makan apa? You jangan bimbang. Tuhan bagi kat saya dah 10 tahun kali kedua kena ni. Sejak 11 tahun saya kena kan, dah dekat 20 tahun kan. So 10 tahun pertama kena kali kedua, so kali ketiga, so ni masuk second 10 years. Saya minta lah kita sama-sama doa supaya tak kena lagi sekali lah, Masya Allah. Okay. Tetapi saya mahu berpegang, kalau you dah nampak sampai warna pun lain, bentuk pun lain, design lain dah, itu jangan langsung. Nombor 2, itu dah nombor 8 kat sini, tapi dari segi filosofi yang kedua, satu, Tuhan kata ni bukan makanan aku buat. Okay. Nombor 2 ialah dia mesti natural. Dia tak boleh you pergi genetically modified. Tahu tak? You pergi ambil daripada jin pokok lain, tapi kalau hybrid boleh tahan lagi. Hybrid ni macam kita tut pokok mangga kan. Kita dah tahu yang ni best, atau durian lah kan. Kita ambil durian king campur dengan blackthorn katakan, campur keluar jadi golden apa pula. Itu masih lagi not too bad. Tapi kalau you ambil katakan bukan durian punya genetik, you ambil katakan pokok apa-apalah, pokok delima ke apa pula, you genetically mainkan, tukarkan daripada fitrahnya, itu bila Allah kata ini bukan asal usul sepatutnya, kalau you improvekan dia tak apa. Tetapi kalau you menjadikan dia lain daripada lain, itu yang jadi kepada gandum, itu yang jadi lain kepada sekarang ni jagung, semua dah modified dan sebagainya. Macam mana tu? Sebab tu penyakit berleluasa. Boleh faham? Sebab kita dah tukar apa yang Tuhan jadinya daripada asal. Saya cerita tentang beras. Kalau you boleh dapat perang, hitam dan sebagainya tu, dia belum lagi banyak sangat modify, you boleh makan. Baik, seterusnya, nombor 3, filosofinya ialah jangan sampai makanan yang you tengok-tengok tu, you jadi gian nak makan dia lagi. Gian nak makan lagi. Faham tak? Contoh apa ya? Nasi umpamanya. Nasi kita kan dari kecil sampai besar, nasi putih tu, nasi yang tengah panas-panas tu, mestilah kita gian. Bila kita tak boleh kena nasi yang putih tu yang tengah panas-panas tu, kita hidup macam rasa tak happy, you dah mula addicted. Apa saja yang you addicted, telur boleh tak? Telur pun kalau you sendiri yang bela ayam tu, yang makanan dia, dedak dia semua tu tidak ada bahan tambahan, telur tu boleh. Tapi mana you nak cari sekarang? You kena betul-betul pergi cari organik. You dengar elok. Orang yang kata jual organik tu pun sekarang dia orang dah lebih pandai dah. Ayam kampung, kalau dia kata betul-betul original kampung yang liar, yang lepas-lepas semua tu, cuba tengok besar mana paha dia. Dan lembut ke, kan kalau ayam kampung kan mesti keras, manis dia lain semua. You kena tahu tu semua. Kalau tidak, bukanlah saya kata tipu, tapi ada sikit lah elemen-elemen yang bisnes. Faham tak? Buah cempedak nangka, no problem. Dia masih lagi cempedak dengan nangka tu
tu masih lagi adik-beradik. So dia combine tak teruk. Kalau dia ambil kelapa dengan cempedak tak tahulah jadi apa kan. Tapi don't worry lah, benda-benda kecil-kecil macam tu masih lagi nampak macam cempedak ataupun macam nangka, no problem. Yang saya takut addiction ni, contoh makanan saya bagi contoh berkali-kali sate. Itu saya dah addicted tu sate. Memang aiskrim. Saya lupa nak cerita. Biar saya cerita sedikit kelemahan saya. Kalau dulu you letak especially ice cream cake. Dah lah aiskrim, cake lagi. Jadi aiskrim cake pernah faham pernah tengok dan pernah makan kan aiskrim cake. Dia dah lah cake, lepas tu dia buat aiskrim lah tengah-tengah tu. Masya Allah, dulu kalau saya tak kena kali kedua tu, saya ingat sampai sekarang saya ambil aiskrim cake. Seminggu sekali saya nanti beli macam Häagen-Dazs ke aiskrim tu. Jadi you tak boleh. Sebab apa? Apa saja makanan sampai you kalau tak kena, you tak boleh hidup, makanan tu you kena tolak ke tepi. Sebab dia ada benda yang menarik perhatian you. Especially, terutama sekali benda yang manis. Especially kalau you addicted to sayur, tak apa. Kalau you addicted to petai ke, you ketagih kepada ulam raja, apa lagi? You suka tak ketagih kepada benda-benda yang baik ni? Buah-buahan, sayur-sayuran, kalau tak kena tak boleh, itu masuk akal kalau you suka. Yang saya minta ni, you ketagih pada benda yang tak elok. Yang Tuhan kata tak perlu you ketagih benda ni. Faham tak? Tu you ketagih juga lagi. Bahaya sangatlah. Kalau you ketagih kepada gubis, cauliflower, you suka onion yang bagus-bagus kan? Turmeric, kunyit, halia, semua tu bagus. Tu faham Okey, kita habiskan last kali ialah benda-benda yang ada ubat. Maksudnya pendek cerita macam ni lah. Medication. Apa saja jenis ubat-ubatan yang tak perlu you makan, jangan makan. Suplemen pun kalau tak perlu, jangan makan. Walaupun saya memang recommend you suplemen, tapi saya tahu kelemahan manusia, saya terutama sekali. Contoh, kita tak cukup omega 3. So, saya suplemen dengan Sacha Enchi Oil. Okay. Itu pun nak kena tengok kualiti. Saya tak suka dan tak boleh makan gula. So, saya cari apa? Saya cari honey. Madu. Sebab tu saya keluarkan madu tualang. Khas untuk diri saya. Sebab kadang-kadang saya nak masuk sikit kat kopi ke, kat teh ke. Nak bagi manis-manis sikit, saya tak akan masukkan gula langsung. So, madu tualang. Very good. Kadang-kadang saya main dengan madu kelulut pun. Sebab tu saya sendiri pergi cari. Banyak, 80% semuanya tengah masukkan dengan gula. Dia masak gula, dia campur. Dia pandai lah buat. Zaman sekarang dia boleh kopi macam tu betul madu. Tak boleh. Dan seterusnya, apa saja yang ubat-ubat yang tak perlu. Ramai sangat ambil ubat-ubat, nanti you pergi berhenti pula. Tanya doktor you dulu. Tapi kalau boleh, kurangkan ubat-ubatan. Sebab semua ni ada kesan sampingan. Kadang-kadang dia mengganggu you punya masalah sel-sel you. Dan dia juga kalau terlalu lama, terlalu kita memberatkan liver kita, yang ni yang merosakkan perkembangan sel-sel baru untuk melawan kanser. Baik, kita cukup waktu. Saya mengharapkan anda dah belajar sesuatu. Tapi malam ni saya cadang kalau ada kesempatan untuk you tengok sampel-sampel yang saya dah tulis supaya you tidak keliru. Contoh, jangan ambil yang canned soup yang ada tulis perkataan enrich. Kat belakang tu you tengok label-label apa-apa pun lah, bukan dari sudut tin saja, daripada kelongsong tahu, daripada package tu. Minta maaf kawan-kawan saya yang meniaga ada packing semua tu, you tolonglah kalau orang cancer you jangan recommend kat dia orang. Sebab dia orang tak tahu, makcik-makcik kampung ni manalah dia tahu enriched egg noodle katakan dia dalam tu. Katakan you ada buat benda-benda lah dalam tu, makanan kering ke apa-apa kan. Don't. Okay, because kita tahu you bila kata enrich tu, you bukan enrich memperkayakan. You dah buat keluar macam-macam daripada dalam asalnya bijirin tu. You cuma masuk sedikit je. Masuk sedikit tu you kata enrich. Jadi orang bila dengar perkataan enrich, rupanya you enrich dengan bahan-bahan yang tak patut masuk pun. Ada perkataan seperti MSG lah, seperti sugar. Dia tak tulis sugar lagi dah. Dia sekarang kata cornstarch. Lepas tu dia kata flavoring. Kalau dengar flavoring ataupun warna yang dibenarkan. Mana ada warna yang dibenarkan? You cerita kat I? Tak. Right, jaga baik-baik. So, ada protein isolate. Ni you dengar perkataan macam sains, tapi protein isolate, protein ataupun susu yang lebih-lebihan tu orang yang nak buang dah. Dia masuk kat situ lagi. Lepas tu ada phosphate lah lagi. So, tolong. Number 2, white bread is out. White bread. Tetapi bread yang whole meal
pun out, tetapi sekarang dah ada yang dipanggil original macam sourdough tu. Yang tu boleh. Pendek cerita, you pergi ke supermarket sekarang ni ada dia panggil bread yang original. You tanya dia elok. Kata wholemeal yang original wholemeal. Sebab kadang-kadang dia kata wholemeal tapi tak semuanya tak dipolish. Jadi dia punya gandum tu dah dipolish. Jangan sekali orang kata gandum semua tak boleh makan. Gandum boleh makan tapi ambil yang original. Ada jual sekarang. Lepas tu you tengok kalau cereal tu out. Okay, zaman sekarang cereal tu kecuali kalau oatmeal yang original. Oatmeal ada yang organik, ada yang bubur gula. So you ambil oatmeal yang original. Itu makannya untuk tengah hari dan malam. Pagi cuma buah-buahan. Ingat DND diet. Lepas tu apa saja yang ada high fructose corn syrup. Kalau ditulis je HFCS, high fructose corn syrup, out. Okay. Lepas tu kalau lagi satu yang orang suka nak makan ni, saya banyak pesakit minta nak ambil can tuna. Tuna dalam ni sardin semua tu, tolong tolak ke tepi dahulu buat masa ni. Okay, sebab dia ada mercury dalam tu. Okay, seterusnya diet ni, drink ni, soda macam boleh ke saya sebut brand-brand ni, nanti kena saman pula nanti. Tapi you pun dah tahu kan brand-brand yang famous tu yang ada gula tetaplah. Semua tu dia menjual cuma air gula je. Nama je brand-brand tu. Okay. Kalau tak percaya, cuba kilang gula jadi mogok tengok. Dia orang tak boleh jual barangan dia orang. Tapi yang diet soda semua ni pun out juga. Sebab dia ada aspartame, sucralose dan sebagainya. Lepas tu potato chips lagi. Okay. Ni saya bagi sampel makanan yang supaya you tak confuse. Sebab filosofi sangat pun tak guna juga kan. Apa tu sekarang ni kalau dia kata ada honey ke, ada maple syrup ke, cek betul-betul. Kalau murah sangat tu semua ada gula je. Tak mungkin kalau original macam madu tualang, kalau you beli bawah pada RM100 semua tu you cek dulu. Betul ke madu tu tualang ke ataupun siapa buat apa kat dalam hutan tu dia masak gula macam mana. Jaga baik-baik. Okay, saya tahu sangat-sangat lah sebab saya kena masuk dalam badan saya benda-benda tu. Margarine out. Okay. Lepas tu energy drink. Semua jenis energy drink is out. Okay. Fruit juice yang dalam kotak semua. Okay. Fruit bagus tapi bila dah jadi juice out. You jangan nak ambil yang dalam kotak. Kalau betul-betul terliur sangat, you perah sendiri. Dan kita tadi cerita deli meats. Makanan yang di kedai-kedai yang kan, yang cold meat dan sebagainya tu. Jaga baik-baik. Asalkan daging-daging je dari tadi fresh pun kita tak bagi pun kan. So kita dah habis. Saya tinggal apa lagi satu. Kalau benda yang bergula tu tengok high glycemic index. Kalau you tengok, you nak tengok pun bukan boleh kita refer hari-hari kan. Senang cerita lah. Kalau setakat gula daripada buah-buahan, boleh, no problem. Kalau sugar cane, kalau pasal gula ni fresh baru dikisar, you boleh minum tu, no problem. Kalau overseas tu ada agave, makanan yang dibuat gula daripada pokok tu, no problem. Asal-usul daripada Bali pun boleh. Dan paling tinggi dia punya glycemic index yang menyebabkan insulin ataupun gula boleh naik ialah honey kita. Lain pada honey tu, kalau benda yang manis lagi atas pada honey, you kena hati-hati. Apa tu dates, apa tu kurma semua boleh, tetapi kalau terlalu kering sampai dah betul-betul kering tu, you jangan terlalu banyak makan date. Mana nak cari yang fresh kan sekarang ni. So, kebanyakannya honey tu you kena jangan terlalu banyak, lebih daripada katakan 7 biji sehari tu dah kira agak banyak. Hati-hati. Tapi masih bagus. Dates memang terkenal. Stevia memang boleh. Untuk mereka yang takut pada gula ataupun nak kena manis juga, stevia yang terkenal sekarang lah. Ada orang tanya saya pasal kopi, boleh tak? Cranberry juice boleh, no problem. Yang fresh ada ke yang fresh? So kita tutup cerita kopi. Tadi orang tanya saya kopi sebab tu saya buat Gayo Coffee. You cuba check dengan admin kita import best coffee supaya tidak ada daripada dia goreng lagi, kita dah tahu dah dia masuk gula, masuk garam, masuk apa lagi, kita kena tahu. Butter kadang-kadang dia campur macam-macam. Formula ni nak bagi sedap, aroma semua. Kita kena cari yang betul-betul original, yang kau punya. Saya minum selang sehari ke kadang-kadang setiap petang, namanya Gayo Coffee. Saya masukkan Sanctuary Oil 1 sachet, saya masukkan Lauric, saya titik 5, 6, 10 titik tu, jadi dipanggil Coffee Bomb. Untuk orang kena kanser, nak gian hilangkan kopi, itu caranya. Okey, kita bertemu lagi pada majlis yang terdekat. Kalau susu untuk baby, tak boleh lah. Susu tu dibuat daripada apa? Saya dah kata tadi, kalau susu tu maksudnya boleh tak baby tu minum susu? Kalau you dah tak menyusu, sebab tu yang terbaiknya susu you sendiri kan. Tetapi kalau baby tu tengah menyusu dan dia
dia tidak allergic kepada susu yang you bagi tu, nak buat macam mana? Zaman moden sekarang ramai yang kena pergi kerja dan sebagainya. Silakan. Saya tak boleh nak halang terus ke tidak baby tu nak minum apa, betul tak? Itu pun ambil yang hypoallergenic, yang kurang beralergi. Faham tu? Kalau untuk anak you. Right? Gula Melaka pun check balik. Betul ke dia buat ataupun dia dah campur dengan gula. Kalau dia betul-betul ambil daripada nira dia betul-betul dan dia buat bagi bulat-bulat tu, jual kat tepi jalan tu, kalau you kenal dia sendiri panjat pergi cari nira tu boleh. Tapi zaman sekarang you boleh garanti tak? Okay, itu tujuan saya cerita. Kalau you pun sikit-sikit lah nak buat buah Melaka tu kan, apa tu, kuih Melaka kan. Alright, cukup dulu. Terima kasih. Tolong tekan share boleh tak? Sebab topik yang saya bagi ni saya kira ramai patut tahu ni. Dan you yang tak kena kanser, tolong ambil ni serius tau. Lagi seronok kalau you manalah sama dengan orang kena kanser dengan tak kena kanser kalau berdisiplin. Masya Allah. Orang yang kena kanser tak ada choice. You kena ikut. Ni, okay? So itu saja nasihat saya. Kita bertemu lagi. Anda berhati-hati. Semoga satu keluarga sihat walafiat. Saya doakan yang terindah. Senyum sokmo. Jangan lupa kalau free pagi-pagi join saya dalam sebelum pukul 7. Tengok matahari naik tak naik. Kalau apa pun, banyak bersabar. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.